Hello everyone. So untuk hari ini kita akan selesaikan latihan formatif 2.2 untuk buku teks tingkatan 4 Fizik KSSM. Okay, so soalan pertama, bagaimana anda boleh menentukan hal laju daripada graf sesaran masa? Okay, so pertama sekali, kalau kita ada sesaran, hal laju pecutan pada graf sesaran masa, kita nak cari hal laju, kita nak cari kecerunan. Sama juga daripada graf hal laju masa, nak cari pecutan, kecerunan. Tapi kalau kita ada yang sebaliknya, daripada pecutan kita nak cari hal laju, graf pecutan masa kita nak cari hal laju, kita cari luas bawah graf. Dan sama juga terbalik, graf hal laju masa kita nak cari sesaran, kita cari luas bawah graf. So pergi pada ni, bagaimana boleh menentukan hal laju pada graf sesaran melawan masa. So A, graf hal laju sesaran melawan masa, kita nak cari hal laju, kita cari kecerunan graf. Untuk B, bagaimana boleh menentukan pecutan daripada graf hal laju masa, kita nak cari pecutan, kita cari kecerunan graf. Dan untuk C, graf sesaran daripada graf hal laju melawan masa. So graf hal laju melawan masa, kita nak cari sesaran, kita cari luas bawah graf. Okey. Soalan kedua, berdasarkan rajah 2.35, huraikan pergerakan objek dari O sehingga D secara kualitatif. So kalau kita tengok, kita boleh bahagikan graf ni kepada bahagian 1, bahagian 2, bahagian 3 dan bahagian 4. So dan yang ni adalah graf hal laju masa. So antara benda yang awak perlu tahu ialah, sekiranya berlaku perubahan hal laju, maksud dia daripada OA berlaku perubahan hal laju, objek bergerak mempunyai hal laju bermula daripada hal laju kosong sehingga ke hal laju akhir U. So mengalami penambahan hal laju. AB, kita ada hal laju sebanyak U sahaja. So hal laju malar untuk AB. BC, kita mempunyai hal laju daripada U sehingga ke V. So kita kata objek mengalami pecutan. Dan untuk CD, daripada V balik ke kosong. So sebenarnya objek punya hal laju semakin berkurangan. So objek mengalami nyah pecutan ataupun pecutan negatif. So OA. Dan another thing awak kena tahu ialah sepanjang O sehingga ke D, kita mempunyai hal laju positif. Maksud dia objek bergerak ke kanan sepanjang O hingga ke D. So untuk OA, objek bergerak ke kanan dengan pecutan. Kalau kita nak cari pecutan, kita kena cari kecerunan graf, dan kecerunan graf kita ambil tinggi iaitu U bahagi dengan panjang iaitu T1. So objek bergerak ke kanan dengan pecutan sebanyak U per T1 ataupun dari kosong saat sehingga ke T1. Okey. So yang pertama. Untuk yang kedua, AB, kita kata objek mengalami hal laju malar ataupun pecutan sifar sebab tidak berlaku perubahan hal laju. So objek masih bergerak ke kanan dengan hal laju malar U MS negatif 1 ataupun pecutan sifar dari T1 hingga ke T2. Untuk nombor 3, untuk bahagian BC, objek seperti tadi mengalami pecutan. So objek bergerak
ke kanan dengan pecutan. Okey, kalau kita nak kira pecutan, lukis dulu segitiga. So sekarang kita punya tinggi ialah V tolak U, kita punya panjang ialah T3 tolak T2. So kecurunan ialah V tolak U per T3 tolak T2. So objek bergerak ke kanan dengan pecutan V minus U over T3 minus T2 dari masa T2 hingga T3. Dan yang keempat, untuk CD, kita kata sebab objek masih mempunyai hal laju positif, so objek bergerak ke kanan dengan sebab sekarang kita ada pecutan ataupun kecurunan negatif, so pecutan pun negatif. So instead of cakap pecutan negatif, kita boleh cakap nyah pecutan. Kalau kita nak kira berapa nyah pecutan, kita kena lukis dulu segitiga dengan panjang sebanyak V dan tinggi sebanyak V dan panjang sebanyak T4 tolak T3. So objek bergerak ke kanan dengan nyah pecutan V per T4 tolak T3 dari masa T3 hingga ke T4 saat. Ataupun another alternative ialah objek bergerak ke kanan dengan pecutan negatif V per T4 tolak T3 dari masa T3 hingga ke T4 juga boleh diterima. Okey, untuk soalan nombor 3. Rajah 2.36 menunjukkan Ruqyah mengambil masa 3 minit untuk berjalan ke kedai runcit yang berada 400 meter di sebelah kanan rumahnya. So, tulis kat sini 3 minit. Kena hati-hati, 3 minit ni kita kena tukarkan kepada saat. Selepas seminit dia membeli aiskrim dan berjalan ke padang permainan yang terletak 300 meter dari kedai runcit dalam masa 2 minit. So, ni ialah 2 minit. Dan dia spend 1 minit dalam kedai. Dia duduk dan berehat di bangku berhampiran padang permainan selama 2 minit. Spend masa 2 minit di bangku. Dan kemudian menggunakan jalan pintas kembali ke rumahnya, tiba di rumahnya dalam masa 2 minit. So, ada 2 minit menggunakan jalan pintas. Berapakah hal laju purata pergerakan Ruqyah dari rumah ke kedai? So, A1, rumah ke kedai. Kita tahu hal laju sama dengan sesaran per masa dan sesaran adalah 400. Masa ialah 3 darab 60 sama dengan 400 per 180. Kita dapat 2.22 meter per saat. Untuk 2 kedai ke padang permainan, so V sama dengan D per T sama dengan sesaran dari kedai ke padang permainan adalah 300 meter dalam masa 2 minit. Bear in mind yang 1 minit dalam kedai itu bukanlah masa untuk dia bergerak daripada kedai ke padang permainan. So 1 minit ni tak dikira dalam pergerakan. So 2 kali 60 sama dengan 300 bahagi dengan 120. 2.5 meter per saat. Untuk nombor 3, okay, so jalan pintas kita kena kira berapakah sesaran. Sebab ni adalah segitiga tepat, so jalan pintas adalah hypotenuse. Kita menggunakan teorem Pythagoras. So 400 kuasa 2 tambah 300 kuasa 2, kita sebenarnya akan dapat 25 0 punca kuasa kan, kita dapat 500 meter. So sesaran daripada rumah hingga ke padang permainan adalah 500 meter. So 500 bahagi dengan masa 120 saat sama dengan 500 120, kita dapat
4.17 meter per saat. Okay, hitung laju purata bagi keseluruhan. Okay, untuk laju purata, kita sebenarnya akan ambil jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Maksud dia, masa kita termasuklah masa yang Lukia spend dalam kedai dan juga masa yang Lukia spend dekat bangku. So, jarak kita adalah 400 tambah 300 tambah 500 dalam masa 3 tambah 1 tambah 2 tambah 2 tambah 2 dalam darab 60 sebab kita nak jawapan dalam saat. So, kita ada 1200 bahagi dengan 600 and jawapan akhir adalah 2 meter per saat. Okey, sekiranya soalan ni adalah laju purata, tapi kalau soalan tanya tentang berapakah hal laju purata, jawapannya adalah sifar sebab bila Rukiah kembali ke rumah dia di mana dia bermula, so titik mula dan titik akhir kita berada pada titik yang sama. So hal laju purata adalah jumlah sesaran bahagi dengan masa dan sesaran adalah sifar. So hal laju purata adalah sifar. Okey, kita akan proceed kepada soalan nombor 4. Sebuah kereta dipandu dari keadaan pegun sehingga mencapai pecutan 4 meter per saat kuasa 2 dalam masa 8 saat di lebuh raya yang lurus. Kereta itu kemudian dipandu pada hal laju seragam selama 20 saat sebelum breknya ditekan. Kereta mengalami pengurangan hal laju pada kadar 2 meter per saat kuasa 2 sehingga berhenti. Lakarkan graf. Yang pertama, pecutan melawan masa. So, paksi Y ialah pecutan dan paksi X adalah masa. So kita kata boleh bahagikan graf ni kepada 3 stage. Stage yang pertama mencapai pecutan 4 meter per saat kuasa 2. Stage yang kedua, hal laju seragam. Stage yang ketiga, pengurangan hal laju. So kita tahu stage yang pertama dia mengalami 4 meter per saat kuasa 2 selama 8 saat. Ini stage yang pertama. Dan stage yang kedua dipandu pada hal laju seragam. Maksud hal laju seragam ialah pecutan sifar. So kereta mengalami pecutan sifar selama 20 saat. So 8 sehingga ke 28 kita ada pecutan sifar. Dan selepas itu mengalami pengurangan hal laju pada kadar 2 meter per saat kuasa 2. Maksud dia kita mengalami pecutan negatif 2 meter per saat kuasa 2. So negatif 2 meter per saat kuasa 2. Okay, itu untuk graf pecutan melawan masa. Untuk graf hal laju melawan masa pula, kita akan melibatkan kawasan hal laju positif sahaja sebab objek bergerak pada satu arah kanan. So sama, kita boleh bahagikan kepada stage 1, stage 2 dan stage 3. Untuk stage 1, objek mengalami pecutan malar. Maksud dia kita perlu lukis satu garis yang mempunyai kecurunan malar, kecurunan positif malar. Sebab kecurunan graf hal laju masa adalah pecutan. So sekiranya kita mempunyai kecurunan yang malar, itu maksud dia kita mempunyai pecutan yang malar. Okay, so selama 8 saat, ini stage yang pertama. Selepas itu dipandu pada hal laju seragam selama 20 saat. So kita ada hal laju, tapi hal laju adalah seragam selama 20 saat sehingga ke saat yang ke-28. Kereta mengalami pengurangan hal laju pada kadar 2 meter per saat kuasa 2 sehingga berhenti. So tarik sehingga berhenti. Ini adalah stage yang ketiga. Okay. Graf sesaran lawan masa.
kita lebih advance sedikit. Kalau daripada graf sesaran lawan masa, kalau kita nak cari hal laju, kita kena cari kecurunan. Maksud dia kalau kita ada hal laju bertambah, maksud dia kita kena lukis satu graf di mana sesaran kita mempunyai kecurunan yang bertambah. Maksud dia, kalau kita berada kat kedudukan ni, kita mempunyai kecurunan yang rendah. So bayangkan kalau kita nak daki satu bukit. So dekat bahagian awal ni lebih landai, so kecurunan rendah. Semakin kita daki, so kecurunan lebih tinggi. So maksud dia kalau kita lukis curve ni, kita mempunyai kecurunan yang bertambah. Dan bila kecurunan bertambah, kecurunan untuk graf sesaran masa bertambah, maksud dia kita ada hal laju yang bertambah. Okay, so itu ialah stage 1. So ni berlaku dalam 8 saat. And then kita ada hal laju malar. Maksud dia kita ada graf dengan kecurunan yang malar, baru boleh menunjukkan yang kita mempunyai hal laju malar. So ni adalah stage yang kedua. Ini stage yang pertama. Sehingga ke 28 saat. And then kita ada, masih ada hal laju positif, tapi kita ada hal laju positif dengan nilai yang berkurangan. Maksud dia kita akan melukis daki bukit, menaiki bukit, tetapi pada kecurunan yang berkurangan. So kenapa kecurunan berkurangan? Sebab bila kita mula dengan kecurunan yang tinggi, dan makin kita daki, kecurunan kita makin rendah. So kita ada graf pada kecurunan yang berkurang. Maksud dia kita mempunyai hal laju yang berkurang. So ni stage yang ketiga. So itu sahaja untuk latihan 2.2 tingkatan 4 Fizik KSSM. Hopefully membantu.